Bagaimana kita nak menangani fikiran yang kusut ataupun negatif, atau kita sebut dalam istilah sekarang adalah down, apabila kita melalui masa-masa yang sukar. Apatah lagi saya yakin ramai yang melalui detik sukar akibat 2 tahun lebih kita berada dalam pandemik COVID-19. Sebahagian daripada saudara tentulah sukar secara ekonomi. Sebahagian daripada saudara sukar secara sosial. Sebahagian saudara mengalami kesukaran yang paling banyak. 16 juta orang adalah kesukaran menyesuaikan diri dalam keadaan suasana bekerja dengan banyak perubahan perstrukturan dibuat. Sebahagian daripada saudara sebagai ibu bapa melalui detik sukar kerana 2 tahun anak-anak saudara bersekolah dalam keadaan tidak stabil dan on and off. Dan yang lain-lain saya fikir adalah faktor kewangan. 1 juta keluarga penjaja kecil yang berdaftar, yang tak berdaftar mungkin menjadikan jumlah penjaja kecil meningkat lebih tinggi. Kerana ramai orang yang kehilangan pekerjaan, lebih 1 juta orang yang kehilangan pekerjaan, kebahagiaan daripada mereka menjadi peniaga. Sama ada mereka membuat perniagaan fizikal ataupun mereka memulakan perniagaan digital. Sebelum COVID melanda, mengikut OASH, itu satu agensi yang membuat kajian mengenai habit dan juga data penggunaan media sosial di Malaysia, pengkhususan dalam Facebook. Terdapat 26.8 juta akaun Facebook di Malaysia, dengan 1.4 juta daripada akaun Facebook digunakan untuk tujuan perniagaan. Itu adalah data 2018. Berarti ketika COVID melanda, saya jangka angka itu mungkin meningkat 2 kali ganda. Terutama ketika PKP. Mungkin mencapai 2.5 juta orang menjalankan perniagaan di Facebook. Tapi mungkin angkanya menurun kembali kerana saya memantau ni. Kemungkinan angkanya menurun kembali apabila ramai yang tak dapat mengekalkan rentak perniagaan di media sosial apabila mereka kembali kepada perniagaan fizikal. Tapi ramai tuan-tuan, kawan-kawan yang meneruskan perniagaan fizikal berada dalam keadaan yang sangat tertekan kerana modal yang mereka laburkan setelah hampir 1 tahun 8 bulan berada dalam keadaan yang tak stabil. Ramai orang melabur semula dalam perniagaan fizikal pada bulan Oktober 2021 kerana PKP Fasa 4 dibuka. Jadi, Plan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 dibuka. Jadi ramai orang rasa perniagaan dan kehidupan akan kembali seperti sedia kala. Tapi akhirnya tuan-tuan, apa yang dirancang tidak menjadi apabila pada bulan November dunia kembali bergoncang dan rantaian ekonomi kembali terjejas. Apabila pada 26 hari bulan November 2021, Omicron, varian Omicron dikenal pasti. Saya tak mau panjang tentang Omicron, tuan-tuan. Tetapi Amerika adalah negara yang terjejas paling teruk. Kuasa ekonomi nombor 1 dunia di Amerika terjejas paling teruk. Semalam pun saya malas nak berkongsi dengan data. Tapi saya ambil je. Amerika kini melebihi 2,000 kes kematian sehari. Dengan angka jangkitannya menurun kepada paras 780,000 kes sehari. Daripada 880,000 kes sehari, Amerika kini mengalami 780,000 kes sehari. Masih terlalu tinggi. Dan angka kematiannya telah meningkat 2,000 kes sehari. Tetapi negara Amerika adalah sebuah negara happening, tuan-tuan. Sebuah negara happening di mana mereka meneruskan kehidupan seperti biasa. Kerana di Amerika hari ini tak lagi diperdebatkan tentang jumlah mereka yang dijangkiti. Tak diperdebatkan sangat tentang jumlah mereka yang mati. Yang diperdebatkan di Amerika adalah bagaimana kelangsungan hidup berterus jalan ke depan. Di mana Presiden Joe Biden dipertikaikan kerana setahun ketika beliau menjadi Presiden tak banyak pembaharuan dapat dilakukan di Amerika termasuk ekonomi. Dan Amerika lebih berbincang tentang perbicaraan yang sedang dijalankan oleh pihak Senate terhadap Donald Trump apabila rusuhan di Capitol Hill, iaitu parlimen dia tu, pada 6 hari bulan Januari 2021 di mana Trump dikatakan terlibat menaikkan semangat penyokong-penyokongnya untuk merusuh dan menyebabkan untuk pertama kali Capitol Hill diserang dan menyebabkan kematian seorang anggota polis. Tapi tuan-tuan, pemimpin boleh saja memindah apa saja agenda politik mereka untuk tujuan kepentingan mereka tanpa melihat kita sebagai rakyat. Di Malaysia pun kita dah nampak, tuan-tuan.
Pemimpin boleh mencipta apa saja alasan untuk mengadakan pilihan raya bagi pengukuhan kuasa. Walaupun pada detik ini kita mengharapkan siapa saja yang dipanggil pemimpin memikirkan tentang rakyat. Kalaulah pemimpin memikirkan tentang sukarnya membuat keputusan kerana mereka rasa dikhianati. Kita lihat keputusan-keputusan yang mereka rasa dikhianati, tak satu pun keputusan yang dibuat di atas alasan ekonomi rakyat. Keputusan yang menyebabkan Dewan Undangan Negeri Johor dibubar hanyalah keputusan kerana sukar melantik ahli majlis tempatan kerana berlaku pertelagahan antara parti-parti yang berada dalam kerajaan. Maka akhirnya undian yang dibuat untuk menentukan siapa ahli majlis tempatan tu tidak mencapai kata sepakat 27-27. Berarti akhirnya kerajaan terpaksa merayu kepada speaker. Kerana tinggal undi speaker je yang menentukan. Dan kebetulan speaker adalah orang daripada bukan parti kerajaan. Tapi speaker telah memilih untuk menyokong, menjadikan ia pengajaran pahit kepada mereka dalam keputusan meletakkan orang masing-masing dalam jawatan sebagai ahli majlis tempatan. Tak ada kena-mengena dengan keadaan ekonomi di Johor. Tak ada berkena dengan usul pembangunan dan juga usul penyusunan semula ekonomi bagi warga Johor yang terjejas teruk akibat COVID-19 ataupun akibat banjir. Tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan mengalami detik yang sukar, selalunya tuan-tuan akan berkongsi dengan orang yang kita panggil share the same interest. Tuan-tuan akan pergi kepada orang yang sama-sama berada dalam detik yang sukar. Saudara pergi bersama dengan lingkungan yang saudara rasa kalau saudara menyalakan api kekecewaan, seorang akan datang untuk menyiram minyak. Berarti nyalaan itu saudara rasa akan membuat saudara berasa reda. Tetapi saudara tidak sedar, semakin banyak kegagalan dan semakin banyak kekecewaan dikongsi dengan orang yang kita panggil share the same interest. Saudara sedang membunuh potensi diri saudara. Tapi dia selalu jadi habit di kalangan orang Melayu, tuan-tuan. Iaitu kita akan pergi kepada mereka yang kita rasa akan mendengar, menyokong kita, melahirkan rasa simpati kepada kita. Dan kita rasa sangat berjaya apabila kita play victim. Aku sebenarnya bolehlah pergi ke depan tapi akhirnya ini salah orang itu, ini salah orang ini salah orang ini. Menyebabkan tuan-tuan rasa bahawa dengan bertemu dengan kelompok yang begini, tuan-tuan sedang menyelesaikan masalah kehidupan tuan-tuan yang sedang dilanda kekecewaan dan dilanda oleh kekalutan dan kekusutan hidup. Awas tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan sedang membunuh potensi diri saudara untuk maju ke depan. Apabila saudara masuk dalam satu lingkungan di mana saudara rasa saudara dikasihani, saudara rasa saudara disokong, saudara rasa saudara dianggap betul. Tetapi semua proses, sama ada saudara disokong, saudara dikasihani dan saudara dianggap betul, tidak membantu saudara untuk memulakan apa-apa langkah praktikal kecuali saudara rasa puas. Saudara rasa, oh, sebenarnya ramai berfikiran seperti aku ini adalah mangsa. Play victim adalah DNA ataupun subconscious yang paling bahaya dalam pemikiran orang Melayu. Sebab tu saya bagi tahu kata kalau kita tengok cara orang Melayu berfikir, menggambarkan diri sebagai mangsa dianggap normal. Seseorang akan merasa apabila datang seorang kawan dan kawan tersebut menggambarkan diri dia sebagai mangsa. Sama ada mangsa kecil dalam hubungan yang kecil atau mangsa besar dalam keadaan yang besar. Tuan-tuan pasti akan memberi sokongan. Kerana tuan-tuan merasa itulah sokongan moral yang diperlukan oleh seorang kawan ketika dia berada dalam keadaan sukar. Tetapi sokongan moral yang saudara bagi tidak akan menggerakkan kawan saudara di mana-mana, melainkan dia berada dalam tempat dan takut yang sama kerana dia merasa dia benar. Iaitu dengan mengatakan dia menjadi mangsa kerana kesalahan orang lain. Dia tak boleh berubah keadaan kerana ini adalah salah kerajaan. Dia tidak boleh mengubah hidupnya yang berada dalam keadaan sukar kerana ini adalah salah persekitaran. Berhati-hati tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan menjadi penasihat ataupun tuan-tuan menjadi mangsa, apa yang tuan-tuan lakukan adalah salah. Secara DNA-nya, orang Melayu telah dilatih untuk mendapatkan sokongan. Dia panggil political minded walaupun saudara bukan ahli politik. Saudara akan mempolitikkan isu peribadi saudara untuk mengumpulkan penyokong. Dengan ramainya penyokong, saudara merasa saudara menang. Tetapi secara praktikalnya, tuan-tuan, ramai orang yang menyokong saudara, ramai orang memberikan saudara sokongan,
Tidak akan memberikan apa-apa saudara idea baru dan tidak akan memberikan saudara apa-apa plan tindakan untuk saudara keluar daripada kekusutan yang saudara alami. Wang saudara makin menyusut. Saudara bangun pada pagi keesokan hari selepas hari saudara menerima sokongan yang besar dengan kekusutan yang sama. Masalah serta timbunan bil akan datang tanpa berkurang kerana sokongan yang diterima oleh daripada rakan-rakan saudara tidak akan menyebabkan beban hidup saudara berkurang atau barangkali hanya beban perasaan untuk sementara. Tetapi masalah akan kekal berpanjangan kerana masalah yang sebenar adalah masalah saudara memerlukan kehidupan baru, saudara memerlukan pemikiran baru, saudara memerlukan idea baru untuk mengubah kehidupan. Jadi hari-hari yang saudara lalui bukanlah hari-hari di mana saudara perlu mencari sokongan untuk mendapatkan simpati, untuk memperlihatkan lihatlah aku orang yang menjadi mangsa. Kalau saudara berterusan mengamalkan kaedah komunikasi hari ke hari ketika hidup saudara sukar dengan menjaja kisah peribadi saudara untuk dikasihani dan mendapat simpati orang ramai, ya, saudara akan dapat. Tetapi masalah sebenar tidak akan selesai. Sebab itulah saya suka mengingatkan saudara tentang 3 perkara yang perlu difikir apabila kita berdepan dengan masalah. Satu adalah kenal pasti masalah. Apa masalah kita yang sebenar? Kalau masalah kita yang sebenar, kita memerlukan pekerjaan. Kita memerlukan sesuatu punca pendapatan baru. Kita memerlukan satu cara kerja yang baru. Kita memerlukan satu tindakan berhadapan dengan anak kita supaya anak kita dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Atau kita sendiri perlu berdepan dengan keadaan baru. Kenal pasti masalah tu. Apabila saudara kenal pasti masalah tersebut, fikirkan jalan penyelesaian. Fikirkan jalan penyelesaian ni adalah skill yang paling lemah. Kerana begitu lama orang Melayu mendapatkan jalan penyelesaian secara konservatif. Berarti penyelesaian yang mereka cari adalah mendapatkan simpati, mendapatkan sokongan kawan-kawan, mendapatkan fahamilah aku, kasihanilah aku. Berarti itu bukanlah jalan penyelesaian. Kerana selepas saudara kena pasti masalah, jalan penyelesaian yang paling penting adalah melaksanakan. Saudara tak boleh melaksanakan apa-apa, tuan-tuan, ketika kawan-kawan tuan-tuan melahirkan rasa simpati pada tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh laksanakan apa-apa, tuan-tuan. Ketika kawan-kawan tuan-tuan menyokong tuan-tuan, barangkali hanya untuk menggembirakan hati tuan-tuan. Jadi apabila langkah kedua tersilap, iaitu saudara dah kenal pasti masalah tetapi saudara tidak merancang tindakan, saudara hanya membuang masa untuk memenuhi kepentingan perasaan tuan-tuan, maka tuan-tuan tidak dapat melalui proses yang ketiga, iaitu laksanakan pembaharuan. Sebab dalam teknik berhadapan dengan masalah, troubleshooter, managerial problem ni, dia ada 3 je. Kenal pasti masalah, cari cara penyelesaian dan laksanakan. Saya cakap bunyi macam mudah, tuan-tuan. Saya tak boleh nak bagi banyak contoh. Kalau saya bagi contoh tahun 87, ketika ekonomi selepas merdeka tahun 57, tuan-tuan. Kemesetan ekonomi Malaysia yang pertama berlaku tahun 87. Apabila permintaan dunia jatuh ke tahap yang paling teruk. Ekonomi semikonduktor di Malaysia lumpuh. Ramai orang kehilangan pekerjaan. Dan 87 lah bermulanya. Apabila berlaku kemesetan ekonomi. Banyak syarikat-syarikat yang ingin menyusun semula perniagaan terpaksa memikirkan kos buruh. Apabila memikirkan kos buruh, syarikat-syarikat yang lumpuh pada 1987 telah menerima idea baru. Di mana 1987 apabila mereka ingin memulakan perniagaan, mereka mahukan kos buruh yang rendah. Apabila kawasan-kawasan seperti Sungai Wei di Selangor, Batu Arang di Kedah, Sungai Petani, Seberang Perai, Masai di Johor, kawasan-kawasan perindustrian di Negeri Sembilan, mula memikirkan bahawa cara untuk memulakan perniagaan ketika modal kecil adalah membawa pendatang asing. Kemesetan ekonomi 1987 lah yang bermulanya era syarikat-syarikat besar dan syarikat-syarikat kecil tempatan memulakan kembali gerakan ekonomi selepas kemesetan yang teruk tu dengan membawa masuk pendatang asing. Nanti kalau saya cerita saudara pula, era kejatuhan mata wang Asia 1998, bagaimana sukarnya orang melalui. Saudara kata kawan saya ni, susah ceritalah zaman gajah bang. Dia selalu menganggap 87 dan tahun 98 sebagai zaman gajah, iaitu zaman yang dah tak relevan dengan diukur dengan zaman sekarang. Kalau saya cerita balik pada saudara tentang tahun 1998, saya mempunyai seorang kawan yang mempunyai pendapatan yang baik apabila dia bekerja di Wisma IOI Jalan Kelang Lama.
sebagai seorang pengawal keselamatan kanan. Berarti bukan pengawal keselamatan biasa, tuan-tuan, pengawal keselamatan kanan. Dia kehilangan kerja dalam tempoh 2 bulan selepas gawat tu, kerana gawat mula melanda sekitar April 1968. Kemudian gawat berlanjutan. Dia kehilangan pekerjaan. Satu-satu bakat yang dia ada, tuan-tuan, adalah menjual ayam. Kerana bapaknya adalah peniaga ayam. Tetapi apabila dia memulakan kerjaya, dia mengambil dalam bidang security. Kerana dia seorang yang pandai sparing. Seorang yang diberi sedikit latihan memberi pelindungan keselamatan kepada tokoh-tokoh VVIP. Jadi dia dapat kerja. Tapi apabila ekonomi gawat, IOI di Jalan Kelang Lama juga mengalami kemelesetan di mana ramai penyewa-penyewa meninggalkan bangunan dan menyebabkan kawan saya ni kehilangan pekerjaan secara mendadak. Tapi saya ingat, tuan-tuan, apabila dia kehilangan pekerjaan, dia dapat hanya 2 bulan gaji, iaitu pampasan daripada diberhentikan kerja secara mendadak. Jadi apa yang dia buat, tuan-tuan? Dia memulakan pekerjaan dengan membeli sebuah iswara. Kereta iswara pada waktu tu saya ingat masih mahal, antara 10 ke 12 ribu sebiji iswara pada waktu tu. Dan dia memulakan kehidupannya dengan pergi ke pasar borong di Selayar. Dia ambil ayam, dia balik dan jual di pasar Ceras. Pasar baru Ceras yang siapa yang tinggal di Seri Pulau Pinang tahu pasar baru Ceras Flat ketika itu baru dibuka. Menggantikan pasar lama di kawasan Taman Ikan Mas. Dia ada pasar baru yang dinaik dekat kondo Seri Mas. Dan saya lihat dia memulakan kehidupan dia yang senang sebagai pengawal keselamatan BBIP pada kehidupan yang sukar. Dia terpaksa bangun 3 pagi, kemudian terpaksa pergi ke pasar borong, membeli ayam dengan modal hanya satu hari tu dia mampu jual 150 ekor. Bukan kerana dia tak boleh jual lebih, tuan-tuan. Dengan modal yang ada, dia dah buang duit beli kereta, dia beli ayam. Dan kemudian dengan pembelian tersebut, tuan-tuan, dia hanya mampu mendapat keuntungan sekitar RM150 ke RM200 sehari. Tapi akhirnya, tuan-tuan, perlahan-lahan, tuan-tuan, kawan saya ni adalah seorang toki ayam yang besar sekarang. The most biggest yang saya boleh sebut di Kuala Lumpur ni, dalam industri ayam, terutama membekalkan ayam kepada pembekal-pembekal peniaga kecil yang memerlukan stok ayam. Kemudian, tuan-tuan, apa yang saya bagi tahu pada tuan-tuan, sesuatu yang dia mulakan ketika dia susah adalah sesuatu yang lebih baik ketika dia mulakan ketika dia senang. Berarti kerana dia seorang sparing yang bagus. Kawan saya sangat bagus dalam bertinju dan bergaduh. So dia sangat cekap juga mengendalikan keselamatan VVIP. Dia terima gaji. Jadi dia memulakan pekerjaan dalam zaman yang senang kerana satu, nama dia hebat. Yang kedua, usia dia muda. Dan yang ketiga, kerana saya beritahu dekat saudara, kerana tangan dia sangat pantas lah pukul orang. Dia laju. Dia bergaduh ni sangat laju. Siapa main siku 12 akan tahu. Orang bermain permainan siku 12, kelajuan mereka bergaduh hampir lebih laju daripada orang bermain tinju siap. Tapi, tuan-tuan, apabila kawan saya memilih untuk tidak pergi kepada orang lain dan mengadu kesusahan dia, tak jumpa kawan-kawan. Kerana waktu tu ramai orang hilang kerja, tuan-tuan. Kita duduk di kedai kopi, kita duduk minum dekat tingkap flat dan bercerita hoha tentang orang ni tak betul, tuan-tuan. Tapi kawan saya telah memilih untuk mengambil tindakan dengan sedikit pengetahuan kerana arwah bapaknya ni bekas penjajah ayam. Jadi dia tahulah nak potong ayam, potong 8, potong 12, potong 16. Dengan itulah, tuan-tuan, dia berjaya. Dan sampai sekarang, tuan-tuan, dia menjadi contoh kepada saya bagaimana seorang yang memulakan empire perniagaannya pada detik yang dianggapnya tak betul, tetapi sebenarnya betul. Kalau dia meneruskan kerjaya dia sebagai seorang bodyguard, tuan-tuan, saya tak fikirlah dia boleh meraih sekitar RM60,000 ke RM80,000 keuntungan bersih sebulan sekarang. Memiliki begitu banyak lori-lori yang kuat ayam. Dan akhirnya sampai saya kata, seorang yang tidak boleh berbahasa Inggeris dan tak boleh berbahasa Cina,
tetapi terbang ke Singapura selalu. Waktu empire ayamnya sangat besar kerana dia membekalkan juga ayam-ayam berkualiti tinggi kepada hotel-hotel dan pembeli restoran kedai makan di Singapura. Jadi apa yang saya nak share dengan saudara adalah, saya bimbang sekiranya dalam waktu yang sukar ini, saudara membunuh potensi diri saudara dengan menghabiskan begitu banyak masa berjumpa dengan orang yang kita sebut share the same interest. Duduk bergosip kerana sama-sama mempunyai kepentingan bersama. Tetapi gosip itu sebenarnya tuan-tuan, ketika tuan-tuan mencurah perasaan tuan-tuan dan tuan-tuan rasa tuan-tuan menikmati katarsis, iaitu hilangnya rasa perit kerana telah menceritakan sesuatu pada orang. Tetapi saudara telah menanam satu dalam diri saudara, iaitu habit suka bercerita dan suka mendapatkan simpati. Betul tuan-tuan, shoulder to cry bukan alasan dia. Sebenarnya shoulder to cry ni hanya ada dalam kehidupan mak jiwang. Shoulder to cry adalah lirik untuk orang bercinta, tapi bukan benda untuk the fighter. Jika saudara pergi waktu saudara meminta kasihan, saudara rasa satu meja mengatakan, oh begitu malang nasib kamu. Kawan-kawan saudara menepuk bahu dengan mengatakan, kami sangat kasihan pada kau. Saudara rasa saudara pulang dengan kemenangan. Tetapi saudara mula menanam dalam diri saudara untuk hidup dengan menagih simpati. Menagih simpati tak akan menjadikan saudara apa-apa, tuan-tuan. Saudara hanya akan menjadi seorang yang telah jatuh tapi bukan ditipu tangga. Sudahlah jatuh tapi menjadi loser. Kerana apa yang saudara terima daripada rakan-rakan dan kawan-kawan yang saudara anggap sokongan moral, sebenarnya secara salah telah mempengaruhi saudara untuk mengalami keracunan jiwa dan akhirnya membina saudara sebagai seorang yang selalu play victim. Play victim adalah benda yang kemudiannya merosak dan mempengaruhi banyak orang Melayu di saat mereka berada dalam kesukaran. Kerana orang Melayu tak faham antara memberi nasihat dan memberi sokongan. Bila saudara pergi dengan cerita-cerita saudara yang sedih, saudara tak akan dapat nasihat. Saudara akan mendapat sokongan. Dan saudara rasa sokongan ketika kita berada dalam keadaan susah adalah penting. Tetapi saudara tak tahu kalau saudara tak boleh mengendalikan sokongan itu, saudara sedang menanam dalam jiwa saudara bahawa saudara benar kerana saudara telah dikasihani oleh kawan-kawan. Saudara betul kerana semua kawan-kawan saudara kesian pada saudara. Akhirnya, meminta dikasihani ini akan menjadi tabiat saudara. Dan tabiat ini menjadi sangat buruk. Di mana saudara sentiasa menjadi orang yang pergi ke mana-mana sebagai seorang yang play victim. Kalau saudara berusia 20-an, saudara berusia 30-an, ini lagi bahaya kerana dia akan mempengaruhi teknik saudara berfikir dan corak saudara membentuk diri ketika berhadapan dengan kesusahan. Kita ada beberapa orang sekarang. Okey, saya nak tanya, saudara bersetuju tak apa yang saya sebut? Saya nak tahu dulu sebab saya tak faham corak saudara berfikir. Saya nak dengar dulu, saudara bersetuju tak bahawa mencurah perasaan kemudian menerima sokongan yang salah menyebabkan saudara secara salah menganggap diri saudara betul. Dan akhirnya betul kerana dikasihani menyebabkan saudara ketagih untuk mendapat simpati. Apabila ketagih untuk mendapat simpati, secara tidak langsung saudara mula menanam sifat play victim dalam diri saudara. Dan secara play victim dalam diri saudara, keracunan minda pun berlaku di mana kekuatan jiwa saudara makin melemah untuk berfikir jalan keluar. Dan akhirnya saudara menganggap berada dalam kebuntuan dan hidup atas kasihan orang itu adalah sesuatu yang perlu. Hinggalah kemudian saudara merasa sudah terlewat untuk bertindak. Kerana bil bertambah, hutang bertambah dan hidup menjadi lagi teruk apabila simpati dan sokongan kawan-kawan tidak membantu saudara menghadapi realiti yang sebenar. Saya dengar sebab 800 lebih, saya nak vote kalau saudara bernaikkan banyak. Saya berterima kasih kalau saudara sangat bersetuju. Kerana saya fikir kata cabaran terbesar untuk memindah cara orang Melayu berfikir adalah jangan menjaja cerita kesedihan kalau setakat untuk mendapat simpati. Jangan berkongsi kisah-kisah malang bersama sama-sama rakan yang malang. Kerana seorang akan menjadi luncai dan seorang lagi akan menjadi labu. Nanti dia datanglah peribahasa, luncai terjun dengan labu-labunya. Di mana orang mata ketiga macam saya ni akan kata, si luncai dan labu-labunya terjun. Kerana kedua-duanya telah memilih menggambarkan diri mereka sebagai mangsa. Jadi saudara tanya saya, apa optionnya? Saudara akan tanya pada saya, apa optionnya? Optionnya tuan-tuan, apabila saudara mengalami kerapuhan jiwa, saudara perlu mendapatkan kekuatan jiwa.
Dan saya boleh bagi tahu lah ramai orang menasihatkan kekuatan jiwa ni, saudara ni baca Quran, semayang, jangan tinggal. Itu ikut tuan-tuan. Itu bukan kata waktu susah, waktu senang pun kena buat. Ramai kawan kita ni tuan-tuan, dia kata semakin susah kena semakin akrab kepada Tuhan. Dan jalan hidup yang sebenarnya semakin senanglah kena semakin akrab dengan Tuhan, iaitu kesyukuran. Tak apa, tuan-tuan kekalkan itu. Tapi saya tambah pada saudara adalah memotivasikan diri. Dan melakukan sedikit kemajuan walaupun sedikit. Satu, iaitu mendapatkan ruang untuk memajukan diri. Saudara, kalau saudara ada kenalan yang pandai motivate, tapi motivator senang cari tuan-tuan. Sekarang ni adalah saudara dapat baca banyak motivasi di YouTube yang saudara main. Saya fikir kata, saya hidup dengan bergantung kepada motivasi online. Terutama daripada Lian Swan. Lian ke Tian? Tian Swan. T-E-A-N. Tian. S-W-A-N. Tian Swan. Saya hidup dengan mendapat banyak panduan daripada Gary Chonabok. GTV tu, Gary TV tu. Saya hidup dengan banyak mendapat keinginan untuk melakukan perkara-perkara positif daripada Gaza apa. Salah seorang lagi tu nama dia, saya cuma ingat Gaza je, G-H-A-Z-A. Dia adalah seorang Mexican. Walaupun nama dia Gaza tu, dia adalah seorang Mexican. Sampai sekarang tuan-tuan, walaupun saya rasa saya berada dalam keadaan yang stable sikit, okey lah. Tetapi saya selalu memikirkan bahawa setiap hari, mulakan kehidupan anda dengan mendapat rangsangan baru. Dan saya suka menghabiskan masa saya dengan ceramah-ceramah Ustaz Hassan Basalamah berbanding ustaz-ustaz lain. Kerana Hassan Basalamah mempunyai terapi kejiwaan yang sangat kuat. Hassan Basalamah seorang pendakwah Indonesia yang sentiasa mencorakkan bagaimana melihat kehidupan besok atau menjangka masa depan dengan lebih baik. Sebab itu saya ingat pada saudara bahawa langkah pertama yang saudara lakukan adalah mesti mendapat vibe positif. Sebab itu saudara, saya bagi tahu pada saudara kan, ketika kita berasa kita sedang tertekan, perkara yang pertama yang saudara kena elakkan adalah merubat tekanan dengan pergi mendapatkan sokongan. Dia ada dua benda bila saudara nak manage mental saudara dalam tekanan ni. Jangan saudara pilih dulu, saya nak jumpa siapa, nak share, aku nak buat apa. Sama ada saudara share ataupun saudara escapist, melarikan diri daripada tekanan. Dengan berada dengan lingkungan kawan-kawan yang bersembang pasal batu cincin walaupun saudara tak tahu pasal batu cincin. Pergi menghabiskan waktu dengan kawan-kawan yang bercakap tentang denim walaupun saudara tak tahu tentang denim. Menghabiskan masa dengan kawan-kawan yang bercakap gosip politik walaupun saudara tak tahu tentang politik. Saudara rasa itu akan meredakan tekanan yang saudara alami. Ramai orang buat macam tu, dipanggil sebagai escapism. Melarikan diri daripada realiti waktu semasa. Oleh kerana kewangan tak ada, saudara tak boleh bercuti, tak boleh apa. Saudara buat escapism dengan membuang masa. Berada di sekitar orang yang bercakap hal-hal yang sebenarnya tak ada kepentingan untuk saudara. Dengan berfikiran bahawa escapism akan membantu saudara melupakan sebentar masalah yang sebenar. Lama kelamaan, dia akan menanam dalam jiwa saudara. Lebih banyak masa saudara akan buang untuk melupakan masalah yang sebenar. Dia bukan melatih saudara untuk berdepan. Hari ini saudara buang 2 jam, besok akan jadi 4 jam. Besok akan jadi 6 jam, besok akan jadi 8 jam. Dan akhirnya sepanjang kesusahan yang saudara alami, saudara menghabiskan diri saudara memenuhi ketagihan untuk berada dengan orang yang dapat melupakan realiti hidup saudara sebenarnya dalam keadaan susah. Sebab tu saya bagi tahu kata hadapi masalah tuan-tuan. Ini adalah masa untuk memperkuatkan jiwa. Ramai orang tak faham bahawa period yang susah adalah period untuk berlatih dan memperkukuhkan diri. Ramai orang fikir kata sebenarnya jatuh adalah nikmat untuk tahu betapa hebatnya boleh berdiri. Ketika kita berdiri tuan-tuan, kita boleh berlari. Kita tak tahu tuan-tuan apa itu makna kekuatan kaki. Tapi apabila kita jatuh tuan-tuan, kita dapat berdiri semula. Barulah kita tahu nikmat berdiri. Jadi jatuh adalah detik untuk merasakan betapa nikmatnya berdiri. Tanpa jatuh, tuan-tuan takkan tahu tuan-tuan nikmat memiliki kaki dan nikmat berdiri dan dapat berlari. Sebab tu saya sure kepada orang yang ramai berada dalam keadaan yang sangat sukar sekarang. Pertama, buang dulu
cara yang salah mengendalikan masalah, iaitu berkongsi dan cuba meraih simpati. Kemudian membina kelompok yang sama-sama saling menyokong satu sama lain dengan cara yang salah kerana sama-sama mengalami masalah. Saudara, saya sarankan, ketika saudara langsung tidak memiliki idea bagaimana untuk mengubah kehidupan saudara, yang perlukan adalah mengubah cara saudara berfikir. Saudara berfikir tak akan boleh berubah, tuan-tuan, kalau tak ada input. Di mana inputlah yang membolehkan saudara melihat kekuatan mana satu yang boleh saudara pakai. Sebagai contoh, kalau saudara membaca atau saudara mendengar ataupun saudara menonton benda-benda yang ada kuasa positif atau saudara berdepan dengan orang yang ada kuasa positif, saudara akan dapat menjerap pertama, bukan cara menyelesaikan masalah, tetapi berfikir positif. Itu yang paling penting, tuan-tuan. Penyelesaian akan datang kemudian apabila fikiran berada dalam landasan yang betul. Bila fikiran berada dalam landasan yang betul, tuan-tuan, barulah neutron idea boleh bergerak. Yang saudara selalu sindir-sindir ni, otak dia tak apa dengan baik, otak dia tak apa tag yang orang selalu pakai ni? Otak dia tak berhubung dengan baik. Tuan-tuan selalu pakai tag tu kan, ini mesti ada masalah, otak tak berhubung dengan baik. Otak tidak akan berhubung dengan baik kalau saudara tidak memulakannya dengan meletakkan kedudukan otak atau struktur berfikir atas landasan yang betul. Idea dan cara menyelesaikan masalah tidak akan datang besok. Tetapi berfikiran positif boleh dimulakan besok. Di mana saudara melihat bagaimana orang-orang memulakan kejayaan. Saudara memilih untuk mendengar bagaimana orang-orang memberi nasihat, bagaimana kejayaan yang luar biasa dicipta. Sebab tu, tuan-tuan, kuliah Jack Ma di Harvard University, saya boleh hafal lah. Kalau saya nak buat lip sync dah boleh, tuan-tuan. Tapi saya akan ulang dengar sebab saya ingat saya mula menonton kuliah tu pada tahun 2016 ketika saya bekerja di TV Al-Hijrah. Seseorang telah berkongsi kuliah tu, panjang dia 20 minit lebih ya, yang disiarkan di YouTube. Sampai sekarang, tuan-tuan, dan kali terakhir saya dengar malam tadi, saya dengar lagi kuliah Jack Ma, kuliah yang sama, yang disampaikan bagaimana dia memulakan kehidupan daripada seorang yang daripada kalangan di kampung dia, tuan-tuan. Jack Ma ni tidaklah memiliki pendidikan luar biasa. Dia sama dengan cousin dia semua. Pergi minta kerja, dia yang tak dapat. Pergi interview bahagian uniform, dia yang tak dapat. Pergi mendapatkan apa saja, dia tak dapat. Hinggalah akhirnya dia mula berfikir bahawa dia adalah seorang yang tidak dapat diterima oleh masyarakatnya. Jadi dia kata macam mana dia nak buat masyarakatnya diterima. Barulah dia faham. Dia perlu melihat masalah masyarakat supaya dia diterima kerana dia penyelesai kepada masalah masyarakatnya. Dia memperbaiki bahasa Inggeris dengan menghabiskan waktunya berada di taman-taman di sekitar kota besar, di mana ramai pelancong asing datang. Jadi Jack Ma dengan bahasa Inggerisnya yang dah okey waktu tu menjadi sangat luar biasa kerana hari-hari setiap petang dia tak pergi bergosip tentang diri dia yang tak dapat kerja, sepupu dia dapat kerja. Pergi interview berpuluh-puluh tempat. Ada tempat yang dia sebut dia hanya diwawancara sekadar ada je. 2-3 soalan orang suruh dia keluar. Dia langsung tidak dilihat sebagai personality yang menarik. Tapi akhirnya Jack Ma mencari kuasa positif. Dengan satu, dia kata berbual dengan orang-orang barat yang luar biasa. Mereka mempunyai cerita-cerita kejayaan. Apatah lagi orang-orang barat yang datang melancong ke China. Mereka mempunyai cerita-cerita yang luar biasa. Satu, dia dapat memperbaiki bahasa Inggerisnya. Yang kedua, dia dapat vibe yang sangat luar biasa apabila dia berkomunikasi dengan pelancong-pelancong yang datang dari barat dan kebanyakannya adalah orang yang telah pun mempunyai kelebihan dan juga kerjaya yang sukses. Itu yang menjadikan Jack Ma mula menanam pandangan positif. Dan yang kedua barulah datang idea. Di mana dia mula mendengar pula pandangan-pandangan orang tentang bagaimana sukarnya mereka nak memulakan perniagaan di China. Bila ada orang expatriate yang dia temui dan berbual untuk memperbaiki bahasa Inggeris dan juga mendengar bagaimana mereka membangunkan empire perniagaannya, barulah datang idea kepada dia. Ramai expatriate rasa kecewa untuk mendapatkan barangan di China kerana masalah komunikasi. Iaitu kebanyakan peniaga-peniaga China yang berniaga dan memiliki produk langsung tak boleh berbahasa Inggeris dan langsung tidak memiliki pekerja yang boleh berbahasa Inggeris. Kemudian apabila Jack Ma masuk lagi lebih dalam, dia bertemu dengan beribu-ribu orang yang menjalankan perniagaan di China yang memberitahu bahawa mereka mendapat tawaran perniagaan daripada orang barat tetapi mereka tidak tahu bagaimana nak berkomunikasi. Itulah datang Alibaba.com. Di mana Alibaba.com menyediakan platform di mana semua orang Cina boleh mendaftarkan perniagaan mereka dalam bahasa Mandarin.
Alibaba.com menyediakan translation dalam bahasa Inggeris dan kemudian memancarkannya ataupun memasarkannya secara online kepada orang barat. Perkhidmatan yang diberikan Alibaba.com adalah perkhidmatan platform di mana pemudah cara ketika krisis bahasa Mandarin dan krisis bahasa Inggeris menjadikan ekonomi China tepu kerana produknya ada, demandnya ada, tetapi bahasa adalah barrier yang paling besar. Jadi Alibaba.com telah menyelesaikan dan menghasilkan langganan berpuluh-puluh dan kemudian menjadi beratus-ratus ribu syarikat di China kepada pembeli produk di Amerika. Alibaba.com ketika mula diasaskan, dia bukanlah pembelian produk langsung per individu. Dia adalah pemasaran produk daripada penghasilan berskala besar kepada pembeli berskala besar di Eropah, terutama di Amerika yang mahukan barang berharga murah untuk dipasarkan dalam sektor pengguna di Amerika apabila Amerika menjadi negara industri berat. Tuan-tuan tahu apa masalah Amerika yang paling besar? Amerika punya masalah paling besar kerana mereka tak mau pakai sudu pakai buang kerana dia mencemarkan alam sekitar. Sudu plastik itu telah mencemarkan alam sekitar. Amerika menjalankan kempen, apakah yang lebih baik dalam pelupusan sampah selain menghabiskan masa dan wang yang sangat besar melupuskan sampah yang berasaskan kepada plastik. Maka bisnes yang diperlukan oleh Amerika adalah 2 juta chopstick harian. Kemudian meningkat kepada 20 juta chopstick sehari. Maka datanglah chopstick daripada buluh. Itu antara industri yang kemudiannya menjadikan industri terbesar di mana berpuluh-puluh syarikat yang membekalkan orientasi chopstick berasaskan buluh. Memenuhi masalah yang paling kecil ketika Amerika sedang berfikir bagaimana menjadikan Airbus setara dengan Boeing. Bagaimana menjadikan Chevrolet dapat bersaing dengan kereta-kereta Jepun. Ketika Amerika mula berfikir bagaimana satelit mereka boleh menjadi satelit nombor 1 di dunia ketika negara-negara seperti China, Rusia dan juga Eropah telah mengeluarkan satelit potensi tinggi. Tapi Amerika tak dapat menghasilkan chopstick. Kerana mengeluarkan chopstick dengan kos buruh yang tinggi, sewa bangunan yang tinggi, kos sara hidup yang tinggi di bandar-bandar Amerika menyebabkan Amerika memerlukan chopstick daripada China. Beginilah bisnes bermula, tuan-tuan. Apabila seorang yang bernama Jack Ma memilih masa yang dia gunakan ketika dia dianggap gagal. Dia kata hingga pada ibu dia sayangkan dia. Hingga pada satu waktu ibu dia merasa sedih. Kenapa dalam semua benda yang dia lakukan dia gagal? Itu yang saya beritahu pada saudara. Saudara tidak akan dapat melihat bakat sebenar diri saudara kecuali apabila saudara berada dalam vibe positif. Kerana Jack Ma memilih berada dalam vibe positif. Dia memiliki perbaiki bahasa Inggerisnya. Dia rasa dia setara apabila berbual dengan pelancong-pelancong barat. Kemudian dia merasa dia tidak kurang idea dan tidak kurang kerancakan dan kebolehan berbual apabila dia berbual dengan expatriate, iaitu ahli-ahli perniagaan daripada barat yang datang bercuti, yang datang mencari perniagaan di China. Tapi kemudian pergi ke taman-taman sekitar China untuk berehat. Jack Ma memperbaiki skill dia hinggalah dia merasakan bahawa level dia adalah berurusan dengan perniagaan. Alibaba.com menjadi luar biasa dan kenapa dia diterima oleh masyarakat dunia. Kerana Jack Ma adalah produk yang boleh bercerita kepada dunia. Dia memulakan perniagaan bukan dari warisan kekayaan orang tuanya. Dia bermulakan perniagaan bukan dengan menyertai sektor yang telah disertai oleh orang lain. Dia bukan Amazon, tuan-tuan. Amazon datang kemudian. Dia bukan seperti Jeff Bezos, tuan-tuan. Dia bukan seperti Elon Musk dan juga Tesla yang menyertai pembaharuan perniagaan. Dia datang dengan membawa masalah, tawaran menyelesaikan masalah sebagai trust kepada perniagaan dia. Kemudian bila dia nampak, barulah dia pergi kepada sektor IT. Jadi saya nak share je dengan saudara tentang setiap orang ada kes berbeza. Saya pun tak boleh nak advice. Setiap orang ada kes berbeza. Tetapi yang pertama saya boleh bagi tahu. Kalau saudara berada dalam keadaan sukar sekarang, saudara hanya akan membunuh diri saudara. Kalau saudara berada di sekitar orang yang meracun saudara dengan simpati dan rasa kasihan. Dan saudara akhirnya memusnahkan kekuatan saudara dengan menjadikan diri saudara sebagai attention seeker ataupun sympathy seeker. Saudara akan sentiasa memburu, ingin dikasihani. Kena pergilah dekat Leman. Leman ni dia nanti akan kata aku betul. Lepas saudara akan menjadi ketagihan. Saudara akan menjadi orang yang kemudiannya, mula-mula orang kesian lah tuan-tuan, lalu orang menyampah anda. Kerana hari-hari saudara datang untuk menagih simpati, bukan untuk mengubah kehidupan saudara. Jadi masa yang terbuang, energi negatif yang saudara kutip,
Kerana hidup sebagai mangsa ni tuan-tuan, kalau dalam rantaian kehidupan ni, ada satu puisi mengatakan kangkung dimakan kambing, kambing dimakan harimau, harimau dimakan manusia. Berarti saudara akan berada di dalam tarak yang paling rendah kangkung. Kerana kangkung dimakan kambing. Kambing dimakan harimau, harimau dimakan manusia. Ini adalah puisi daripada Remy Selado. Untuk menggambarkan bagaimana kerakusan hidup ni. Kalau saudara memilih untuk orang yang menjadi orang yang dikasihani, saudara akan berada di tempat mangsa yang paling rendah. Okey? So, saya beritahu pada saudara pertama adalah jauhi pilihan yang selalu dibuat oleh orang kita, iaitu option pergi mengadu hal kepada orang lain dan meminta simpati. Pergi berjumpa dengan rakan-rakan senasib yang malang, kemudian bergosip kata apa yang malang berlaku pada kita ada kesalahan orang lain. Saya cadangkan kepada saudara dapatkan vibe positif. Selepas saudara dapat saja vibe positif, tuan-tuan, ideanya akan datang. Saudara berada dalam kegelapan kerana saudara memilih untuk pergi ke tempat yang gelap. Fikiran berada di tempat yang gelap, tuan-tuan. Tuan-tuan tak akan dapat apa-apa, tuan-tuan. Walaupun orang itu membawa akal yang cerdik, tapi masuk ke dalam ruang yang gelap, tuan-tuan, dia tak akan dapat apa-apa. Walaupun orang itu membawa akal yang sederhana, tetapi dia berada di tempat yang cerah, tuan-tuan. Banyak benda yang dia dapat lihat dan banyak benda yang akan merangsang akalnya untuk berfikir. Sebab tu saya kata dapatkan vibe positif. Habiskan waktu-waktu saudara, masa-masa yang saudara ada untuk bertemu orang ataupun lebih banyak saudara dapat vibe positif ni. Saya tak tahu apa tanggapan saudara pada saya. Kerana kita tak pernah berjumpa, tuan-tuan. Tapi saya adalah orang yang recharge bateri daily. Setiap hari, tuan-tuan. Setiap hari. Saya akan recharge bateri. Semalam saya habiskan 2 kali view Alibaba.com. Aduhai, tadi saya sebut nama dia. Jack Ma. Hari ini saya akan menyusun semula Tian Swan, T-E-A-N-S-W-A-N. Tian Swan adalah penting kerana saya sedang membaiki skill komunikasi friendship saya secara fizikal. T-E-A-L. Tian Swan. Sebab saya ada masalah komunikasi fizikal. Kerana walaupun saudara nampak saya adalah seorang yang dahsyat dalam komunikasi, bukan dahsyat lah, seorang yang okey dalam komunikasi digital. Saya ada kelemahan yang ketara dalam komunikasi fizikal. Saya orang yang tak gemar berjumpa kawan baru. Saya tak gemar kenal orang. Saya mengelak untuk jumpa kenalan baru. Saya orang yang selalu merasa bahawa setiap persahabatan baru adalah membebankan. Saya tak gemar berada dalam kumpulan orang yang ramai. Saya tak pergi kedai kopi. Saya tak habiskan masa di warung secara biasa. Untuk tempoh 2 tahun ni, tuan-tuan, saya keluar minum kedai kopi di atas nama kawan baru, tuan-tuan, hanya 3 kali. Itulah jumpa Azli Syariman dengan Tok Bomo Bola Kelantan. Saya duduk di sini, tuan-tuan, 1 tahun 2 bulan. Sekali je saya turun minum kopi. Itu pun kerana abang, musician tu? Abang Fatah, Bel Fatah. Kerana Bel Fatah bagi tahu kata dia ketagih teh, tapi waktu yang sama waktu dia tengah ketagih teh tu, waktu telah dekat untuk buat persembahan. Jadi dia ketagih teh ni pukul 6.30. Kita pukul 9 nak live. Jadi dia kata kita bincang benda ni di warung kopi. Itulah orang pertama menyeret saya pergi ke warung kopi. Barulah saya tahu kata ada restoran nama Hakim kat belakang. Jadi saya nak membaiki saya punya skill berinteraksi dengan orang secara real dan realistik. Interaksi biasa kita boleh buatlah, interaksi bodoh yang tak menghasilkan apa-apa kemajuan ni. Hai, duduk minum kopi. Lepas tu orang tu tak betul, orang ni tak betul, minum kopi. Anwar tak betul, Mahathir tak betul, Ismail Sabri tak betul, semua tak betul. Duduk minum kedai kopi. Perniagaan kita tak maju kerana marah tak nak bantu. Perniagaan kita tak melaju kerana kita tak ada kabel politik. Saya penat. Tapi saya belajar daripada Lian Swan bagaimana membina komunikasi yang real, iaitu bukan fizikal, dan saudara meningkatkan skill friendship dan interaction supaya manusia lain yang berada di keliling saudara adalah manusia yang berharga dan saudara juga menjadi orang berharga. Umur saya 55 tahun, tuan-tuan. Saya terpaksa menonton video-video yang dikeluarkan oleh seorang gadis Amerika berusia 30-an. Tapi tuan-tuan, tak perlu sombong apabila kita ingin belajar. Guru yang baik bukanlah datang daripada orang yang hebat. Kadang-kadang kita berguru pada orang yang biasa-biasa. Kerana yang dia ada itu adalah sesuatu yang luar biasa pada kita.
Kalau kita naik gunung, turun gunung pun tuan-tuan, jumpa guru yang hebat. Tetapi ilmu yang dia ada luar biasa tapi bukan keperluan untuk kita. Buat apa kita pergi belajar? Hanya kerana namanya besar. Tetapi akhirnya kebesaran yang ada kepada dia tidak berfungsi untuk kita. Nah, jadi apabila saudara berguru juga, apabila saudara mencari bahan juga, bahan yang positif, vibe yang positif tuan-tuan, jangan fikir dia datang daripada orang besar-besar. Dia juga datang daripada orang yang biasa. Tetapi benda biasa yang dia miliki tu berfungsi untuk kegunaan saudara. Sebab tu saya kata kan, apabila saudara ingin mengeluarkan, aku tak faham lah ni, skru skru yang paling kecil. Saudara tak memerlukan spanner yang paling besar. Sebab spanner yang paling besar tak berfungsi untuk mengeluarkan skru yang paling kecil. Jadi setiap masalah dan setiap keperluan kita, dia mesti fix to size. Saudara berjumpa seorang yang sangat luar biasa, yang bercerita tentang perniagaan 60 juta ringgit, tuan-tuan. Macam mana dia nak membantu saudara-saudara 600 pun terkapai-kapai? Betul? Jadi kadang-kadang pastikan saudara tidak terpengaruh dengan nama. Saya Tian Swan. Tian. Ni admin belakang bagi. Saya senang sebab saya download dan saya subscribe channel dia. Jadi saya pergi ke YouTube tu. Saya type SWM memang keluar dia. Dah lah pasal saya menonton dia setiap malam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok jangan kata saya gatal. Dia cantik dan dia agak seksi. Dia memang lawa. Dia memang sepatutnya menjadi actor Hollywood yang hebat. Tapi dia telah memilih untuk menjadi influencer tentang relationship dalam, dipanggil contemporary relationship philosophy in a moderate American. Jadi saya tontonkan itu. Dan saya juga menonton Gary Chenervat. Seorang pemaki yang dijemput hingga sampai ke Harvard, Cambridge dan semua universiti-universiti yang memerlukan sekolah ekonomi yang hebat. Dia dipanggil walaupun dalam ceramahnya penuh dengan maki hamun. Kerana dia adalah Siberian American yang praktis dalam memulakan perniagaan. Kerana dia memulakan perniagaan dengan meninggalkan syarikat ayahnya yang kaya. Ketika dia bekerja dengan ayah dia, sampai umur 40 tahun, company ayah dia telah menjadi besar. Tapi beer bukan impian dia. Kerana company syarikat perniagaan ayahnya yang hebat itu berniaga beer. Jadi dia keluar daripada syarikat ayah dia pada usia 40 tahun. Dengan meminta gaji dan bonus dia. Tak banyak, tuan-tuan. Dan kemudian dia memulakan perniagaannya di garaj. Garaj dia je. Garaj ni store kereta lah kalau kata orang putih. Jeff Bezos mula dekat situ. Cuma di Malaysia ni kita tak biasa dengan garaj. Pasal istilah orang Malaysia ni tak ada konsep rumah di Malaysia di mana garaj tu wujud. Garaj di Amerika ni standard. Sebab tempat nyimpan kereta, store yang cantik, dibina dalam bilik yang selesa. Jadi kalau Jeff Bezos mulakan perniagaan dia daripada garaj, kalau Gary Chenervat memulakan perniagaan daripada garaj, bukanlah daripada store yang macam kita bayangkan bengkel, workshop tu, tak. Masih lagi selesa. Tetapi masih lagi percuma kerana garaj di rumah dia tak rental. Jadi dia guna garaj rumah je. Dia memulakannya dan pada tempoh 4 tahun, tuan-tuan, dia disenaraikan sebagai influencer ataupun media sosial, perintis media sosial yang paling berjaya. Dengan memiliki kekayaan, wang Malaysia ni adalah 250 juta. Untuk 4 tahun pertama dia buat 60 juta, tuan-tuan. Bukan melalui perniagaan kerana dia ada produk. Melalui perniagaan kerana dia ada idea. Dia menjualkan idea-idea dia tentang bagaimana mereka bina perniagaan baru di Amerika dengan beberapa konsep yang lebih mudah tanpa bergantung kepada perbankan dan juga konsep perniagaan ekonomi Amerika yang dia anggap tidak membantu orang untuk memulakan perniagaan baru. Jadi banyak orang-orang yang menjadi kumpulan perintis perniagaan baru di Amerika menggunakan teori dia. Hingga dia pergi dan mencabar konsep pendidikan di Amerika, terutama masuk di Harvard, di Cambridge, dia dijemput, tuan-tuan. Banyakkan pelajar-pelajar sekolah ekonomi tunduk kerana mereka tidak dapat menyainginya. Banyak pensyarah-pensyarah dan juga dekan fakulti sekolah ekonomi berjemput dia datang kerana melihat apa yang dia lakukan sebagai perniagaan masa depan. Kerana dia adalah orang yang melakukan sendiri, bukan teori-teorian. Dan dia adalah orang yang membuktikan dan dia bercakap sebagai akulah orangnya yang sedang menyampaikan cerita kejayaan yang akulah orangnya yang melakukannya. Jadi di Amerika dia sangat praktik.